Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Malaysia versus Papua New Guinea, yang mana Malaysia menang 10-0 pada perlawanan ini. Satu jumlah jaringan yang besar dan hampir memecah rekod jaringan yang Malaysia berjaya menang dalam pentas antarabangsa, tetapi tak boleh sebab menang 10-0 sahaja. So kalau kita lihat pada perlawanan ni, sepatutnya Malaysia boleh menang lebih dari 10-0, tetapi waktu first half Malaysia hanya menjaringkan satu gol disebabkan dari segi klinikal ataupun execution, pemain-pemain Malaysia gagal untuk menjaringkan gol, terutamanya percubaan daripada Ahya Rashid, daripada Safawi Rashid, yang mana mereka gagal untuk execute dan juga menyudahkan peluang-peluang yang ada. Bahkan di second half pun kita boleh nampak bagaimana Sharif Fikri dan sebagainya apabila dibawa masuk gagal untuk menyudahkan peluang-peluang yang terhidang. Tapi kita boleh nampaklah yang perubahan ketara di second half apabila Malaysia membawa masuk Arif Aiman dan juga Faisal Halim, yang mana combination kedua-dua player ni di bahagian sayap telah memberikan satu dimensi yang baru kepada bahagian attacking pasukan Malaysia untuk lebih efektif daripada segi exploitation dan juga penetration yang dilakukan. Bahkan kalau kita tengok Arif Aiman dan juga Faisal Halim, mereka punya typical of play lebih kepada direct untuk exploit dan juga untuk masuk ke dalam kawasan bahaya Papua New Guinea lah, berbanding Ahya Rashid dan juga Safawi Rashid. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Malaysia. Kita puji dahululah apakah perkara positif yang kita boleh katakan. Perkara positif yang pertama, kalau kita nak cerita tentang pasukan Malaysia, adalah daripada segi bentuk ataupun formation yang Malaysia guna. Kalau kita lihat daripada segi formation yang Malaysia guna, Malaysia sebenarnya bermain dari segi double pivot, iaitu mereka meletakkan Stuart Wilkin dan juga Nuan Line di bahagian tengah untuk cover up bahagian tengah dan juga bertindak daripada segi double pivot. Dan kalau kita lihat daripada segi corak pasukan Malaysia menyerang, mereka akan menggunakan pemain di bahagian pertahanan ataupun memulakan build up play dari bahagian bawah dengan penggunaan daripada Syarul Saad ataupun Dominic Tan. Dan waktu minit 60 lebih, Dominic Tan dah ditukarkan oleh Junior Estala. Dan kalau kita lihat daripada segi bentuk ataupun attacking shape ataupun dalam fasa build up, apa bentuk formation yang digunakan oleh Malaysia adalah mereka akan memastikan yang dua centre back akan berada di bahagian bawah dan mereka akan push Stuart Wilkin dan juga Nuan Line untuk stay di bahagian bawah, sama ada untuk cover up bahagian wide area ataupun Nuan Line yang akan drop lebih deeper untuk berada di antara dua centre back, di antara Syarul Saad dan juga di antara Dominic Tan ataupun di antara Junior Estal untuk menjadi player yang menggerakkan bola daripada bawah. Jadi kalau kita lihat daripada segi situasi ini, apa yang cuba dilakukan oleh Ki Panggun pada perlawanan ini adalah dia akan overload di bahagian bawah untuk memastikan yang Malaysia boleh progress the ball dengan ada pemain di bahagian tengah dua dan juga dua di bahagian centre back. Sebab apa Ki Panggun buat macam ni? Sebab Ki Panggun nak cuba bermain dengan corak dalam utilize ataupun penggunaan daripada segi full back, iaitu di bahagian kanan dan juga bahagian kiri, iaitu Azam Azmi di kanan dan juga di kiri iaitu Koh Beng Ong dan juga Daniel Ting di second half. Untuk kedua-dua bahagian ni, iaitu right back dan juga left back, naik lebih tinggi untuk cover up bahagian wide area ataupun lebih kepada untuk hold the touchline dan juga memberi support kepada bahagian winger lah. Jadi apabila jadi bentuk macam ni dalam fasa build up, maka Stuart Wilkin dan juga Nuan Line akan bertindak lebih daripada bawah dalam progression ball, dan Nuan Line ataupun Stuart Wilkin, mereka lah yang akan lebih kepada untuk cover up bahagian tengah dan juga untuk cover up bahagian right back dan juga left back yang naik lebih tinggi dalam fasa build up. Dan benda ni memang bagus lah. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok kedua-dua player di bahagian tengah, iaitu Stuart Wilkin dan juga Nuan Line, boleh dikatakan bermain dengan sangat baik lah. Tetapi yang paling saya nak puji adalah tentang Stuart Wilkin, yang mana untuk game ni bagi saya Stuart Wilkin yang banyak menggerakkan bola
dan menjadi player yang progress the ball dan juga collect the ball daripada bahagian bawah untuk bawa lebih tinggi lah, lebih advance, lebih kepada corak serangan pasukan Malaysia, yang mana kalau kita lihat banyak gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Stuart Wilkin berjaya untuk membentuk combination play dan juga build up yang bagus di bahagian bawah ke bahagian atas, manakala daripada segi penggunaan Noah Lang lebih kepada deep lying playmaker ataupun lebih kepada playmaker daripada bahagian bawah lah sebagai seorang pivot. Sebab apa? Sebab Noah Lang ni kalau kita lihat dia player yang bagus, bagi saya dia adalah player yang bagus, cumanya kalau nak banding dengan lokal-lokal yang ada lagi, boleh dikatakan dia adalah player yang agak average. Tetapi daripada segi corak permainan untuk game ni berbanding dengan penampilan dia di antara bangsa bersama dengan Malaysia, game ni adalah yang paling saya puas hati lah. Mungkin sebab lawan dengan Papua New Guinea lah kan, tetapi kita tak boleh nak menidakkan yang gameplay dia ketika menentang Papua New Guinea semalam adalah satu gameplay yang bagus, yang mana bertindak sebagai deep lying playmaker dan dia juga berjaya menjalankan kerja ataupun duty dia sebagai player yang boleh buat untuk defensif dan juga keluar daripada pressure yang diberikan oleh pemain Papua New Guinea untuk progress the ball dan juga menggerakkan bola ke bahagian hadapan ataupun dalam fasa menyerang, telah memberi impak yang positif. Dan kalau kita lihat dia berjaya buat satu hantaran jauh ke bahagian hadapan untuk mencari Arif Aiman, so boleh dikatakan daripada segi vision dan dia punya diagonal pass pun memang solid lah untuk game ni, sama macam Stuart Wilkin. Jadi itu adalah dalam fasa build up lah Stuart Wilkin dan juga orang kata apa, Noah Lang berjaya memainkan peranan mereka yang penting untuk bertindak dalam progression the ball dan juga dalam fasa build up, dan memberi ruang kepada Komik Ong dan juga Daniel Ting di bahagian kiri serta Azam Azmi di bahagian kanan untuk bergerak lebih ofensif ke bahagian hadapan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat untuk pasukan Malaysia, perkara yang positif yang kedua adalah pertukaran yang dilakukan oleh Kipanggun di second half lah, yang mana kalau kita lihat di first half gandingan Ahyar dan juga Safawi Rashid, sebenarnya mereka berdua bermain dengan boleh dikatakan agak baik in term of create chances ataupun in term of create peluang-peluang yang hampir menjadikan gol. Cumanya apa yang lag ataupun yang kurang kepada Ahyar Rashid dan juga Safawi Rashid ni adalah daripada segi finishing ataupun decision wise untuk melakukan percubaan ke arah gawang pasukan lawan lah, yang mana boleh dikatakan percubaan yang dilakukan oleh mereka berjaya untuk diselamatkan dengan mudah oleh goalkeeper, ataupun boleh dikatakan daripada segi decision making dan juga on target boleh dikatakan mereka tidaklah terlalu bagus dalam memberi satu percubaan yang lebih direct kepada jaringan untuk pasukan Malaysia. Jadi apa yang Kipanggung buat adalah dia tukar kedua-dua player ni, iaitu membawa masuk Arif Aiman dan juga Faisal Halim. Jadi kemasukan Arif Aiman dan juga Faisal Halim telah memberikan satu dimensi baru kepada bahagian winger pasukan Malaysia untuk lebih efektif dalam fasa menyerang. Dan kalau kita lihat untuk penggunaan daripada Arif Aiman dan juga Faisal Halim ni, combination play antara kedua-dua player ni memang sangat bagus lah. Apa yang boleh saya puji tentang Faisal Halim game ni, dia berjaya menjadikan satu gol dan berjaya mencipta beberapa assist, dan kita boleh nampak lah yang Faisal Halim punya gerakan ni memang lebih direct, dan yang paling penting adalah dia tak tamak, iaitu dia lebih kepada team play, yang mana banyak gerakan-gerakan yang dilakukan berjaya untuk dibuka kepada Arif Aiman. Jadi benda tu yang memberikan satu positif vibe dalam skuad kebangsaan Malaysia. So Faisal Halim dah tak tamak sangat, dia lebih kepada untuk memberi ataupun swap kepada kawan-kawan dia untuk menjaringkan gol. Manakala untuk Arif Aiman, kalau kita lihat untuk game ni, dia punya skill, dia punya movement memang boleh dikatakan bagus, dia punya dribbling berjaya untuk beat beberapa pertahanan lawan. Jadi kalau kita nak kata kemasukan Arif Aiman ni dan juga Faisal Halim, mereka punya corak menyerang adalah lebih kepada direct untuk penetrate dan juga exploit bahagian pertahanan Papua New Guinea lah. Jadi benda tu yang memberikan impak yang positif apabila permainan ataupun corak direct play yang ditunjukkan oleh winger kita pada perlawanan semalam lebih memberi kesan yang positif berbanding Ahyar dan juga Safawi. Jadi kemasukan Arif Aiman pun semalam sampai 4 gol. So dia punya finishing tu boleh saya katakan sepatutnya Kipanggun boleh letakkan the best solution is push
Arif Aiman untuk bermain sebagai pemain nombor 9. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok di JDT, Arif Aiman berjaya untuk skor ataupun untuk berjaya untuk ganti tempat di bahagian nombor 9 waktu Baxen tak ada kan. So saya nampak semalam dia berjaya untuk skor 2 gol. Boleh dikatakan 4 gol yang dijaringkan tu adalah lebih kepada orang kata apa, memang typical seorang striker, and gol yang dia dapat hantaran jauh tu typical bagaimana seorang striker berjaya untuk beat offside trap dan lari between the defense, and so di belakang defense pun dia boleh buat larian. Lepas tu dia punya positioning as a player yang nak receive the ball untuk menjadi seorang orang kata apa, true number 9. So benda tu memang positif lah kan. So nampak Arif Aiman lebih berkesan, sama ada letak di belakang winger ataupun striker, kedua-duanya dia berkesan. Jadi itu yang boleh saya katakan yang kedua. Yang ketiga, kalau kita lihat benda yang boleh kita puji adalah tentang Paulo Josue. Untuk game ni Paulo Josue berjaya dapat hat-trick, tetapi even dapat hat-trick ada beberapa perkara yang sebenarnya agak merisaukan bagi saya. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat untuk Paulo Josue waktu first half dia lebih bertindak sebagai false 9, dan kadang-kadang dia boleh dikatakan out of position sebagai seorang striker. Bahkan kalau kita lihat daripada segi corak long ball yang cuba diterapkan oleh Malaysia, orang kata apa, Paulo Josue gagal untuk diguna pakai dengan sangat baik lah. Sebab apa? Sebab kita tahu Paulo Josue ni seorang player yang tak ada pace ataupun kelajuan. So agak merisaukan lah sekiranya di bahagian kanan dan kiri kita tak berapa hidup ataupun dah hidup. Kita boleh katakan daripada segi positioning, Paulo Josue kemungkinan kalau lawan dekat Piala Asia ataupun lawan dengan tim yang lebih besar yang bermain daripada segi man to man marking, Paulo Josue takkan dapat gol yang mudah macam semalam lah. Bahkan kalau kita lihat di second half pun Papua New Guinea dah mula untuk orang tak apa slow down, dan juga mereka punya fitness dah drop. So itu adalah kelebihan untuk Paulo Josue berada dalam kedudukan tepat untuk score the goal lah. And tetapi boleh dikatakan sekiranya jumpa tim yang lebih solid, saya tak rasa yang Paulo Josue boleh execute untuk score the goal dan juga untuk bertindak as a number 9. Bahkan kalau kita tengok pace dia tak ada. So macam mana dia nak beat pertahanan-pertahanan yang lebih solid dan lebih laju di peringkat yang lebih jauh nanti dengan tim yang lebih besar. So boleh dikatakan the best option untuk Paulo Josue adalah drop ataupun bermain di belakang striker lah, untuk jadi connector berbanding untuk jadi true number 9. Even dia score 3 pun still lagi boleh dikatakan dia masih banyak benda yang perlu dipelajari sebagai seorang pemain number 9. And jadi kita perlukan dia relok. Bahkan work rate dia pun daripada segi pressing pun dia kurang. So still lagi tak boleh nak beat apa yang dia relok buat lah. And so memang kita nampak sangat yang Malaysia ketandusan striker pada saat ini. Dan yang seterusnya kita boleh puji Danny Ting lah. Danny Ting untuk game ni memang solid juga, berjaya skor 1 dan kemasukan dia nampak bagus. Dia berjaya untuk cover bahagian kiri dengan sangat baik. Tu memang solid lah, boleh saya katakan. Saya tak ada banyak nak kata tentang Danny Ting, and tapi dia improve a lot lah di peringkat antarabangsa. Koh Beng Ong like usual memang bagus. Dan yang seterusnya saya nak puji tentang Azam Azmi. Azam Azmi sebenarnya waktu first half dia agak bagus daripada segi ofensif, boleh dikatakan overlap, underlap, lari masuk bahagian kotak penalti dan sebagainya memang solid. And dia berjaya untuk create assist di second half kepada Paulo Josue, apabila dia involve dengan gerakan dan dia buat underlap masuk dalam kotak penalti. So boleh dikatakan combination play dia agak improve apabila bermain bersama dengan Arif Aiman. So dia pandai buat overlap, dia pandai buat underlap, dia pandai untuk masuk dalam kotak penalti dan sebagainya. Benda tu positif side. Cumanya kalau Azam Azmi boleh improve daripada segi goal scoring dan bagaimana dia nak score, mungkin dia akan jadi the perfect right back untuk Malaysia lah. Sebab semalam ada beberapa percubaan awal gagal disudahkan dengan baik, tetapi daripada segi assist dah tak ada masalah. Dia punya passing dan vision dah bagus. Cumanya kalau boleh improve daripada segi finishing, and then dia boleh jadi solid lah. And untuk defense saya tak cakap banyak. Untuk defense harusnya lead okey, cumanya kalau boleh perbaiki lagi lah sikit kan. Untuk goalkeeper Syed Izzahan saya nampak yang awal-awal lebih pada Dominic Tan dan lebih kepada untuk tim lain yang ambil teammate dia yang lain yang ambil goal kick. Tetapi lepas tu kita boleh nampak yang Syed Izzahan ni mula untuk distribute ball dengan bagus lah. So benda tu positif side. Sebab nak main modern football perlukan goalkeeper yang ada footwork yang bagus kan, lebih kepada sweeper. So nampak Syed Izzahan mula untuk ke arah tu, untuk menggunakan kaki dia dengan tepat lah, dan mencari pemain-pemain di bahagian hadapan dengan bagus. So benda tu memang positif side. Untuk Hendrik Dos Santos masih lagi
average, even dia boleh ada create beberapa peluang tapi masih lagi average. Jadi untuk Malaysia sebenarnya kita macam dah saya dah explain lah tadi tentang kekurangan dan sebagainya, apa lagi yang Malaysia perlu baiki. Malaysia perlu baiki daripada segi finishing drill, Malaysia perlu perbaiki daripada segi number 9 punya striker. Lepas tu Malaysia sebenarnya masih lagi goyah di maafkan saya, Malaysia masih lagi goyah di bahagian tengah, yang mana bahagian tengah Malaysia masih lagi boleh dikatakan walaupun Stuart dan Nur Online bermain dengan baik pada perlawanan semalam, tapi mereka masih lagi perlu untuk step up the game lah, untuk bermain dengan lebih bagus sebagai seorang pemain yang boleh cover up bahagian tengah, terutamanya pivot lah. Pivot kena buat dua kerja dan sebagainya, tapi semalam banyak kena counter, banyak juga bocor kan. So defense pun perlu lebih communicate, perlu lebih solid. Tanpa Diongku nampak lagi goyah jugalah kan. So itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.